selekoh yang kedua dan selekoh yang ketiga. Dua tempat ini yang mereka akan gunakan untuk memintas. Tapi bagaimana pelumba di hadapan Syafiq Rosli, Syafiq Rasul, Adib Rosli yang kita akan berikan tumpuan terlebih dahulu kerana mereka adalah pelumba di barisan hadapan akan lepaskan. Sekarang dilepaskan untuk 3 pelumba di hadapan. Nombor 18 yang meluncur laju ke depan untuk naik tempat yang pertama. Keluar dari selekoh yang pertama, Adib berada di depan. Dia berjaya memintas Syafiq Rosli dan Syafiq Rasul menuju ke selekoh kedua dan selekoh yang ketiga yang agak panjang, dan ini peluang untuk dari dalam untuk masuk, tapi Adib dari dalam tu seorang pelumba. Saya rasa itu adalah Syafiq Rasul yang cuba masuk dan dia berjaya melepasi Adib selepas keluar selekoh yang ketiga. Adib sudah pun ditolak, tapi masih berada dalam kelompok hadapan ini. Itu Faris sebenarnya. Faris sudah pun berada dalam kelompok hadapan di kedudukan yang kelima tadi. Adib di kedudukan yang ketiga. Di hadapan itu ialah Syafiq Rasul yang sudah pun semakin laju. Di belakangnya itu Syafiq Rosli. Kedudukan masih rapat, masih awal untuk kita melihat mereka dalam kedudukan yang lebih selesa. Perjalanan perlumbaan ini juga masih panjang sebenarnya. Ya, ada 14 pusingan lagi. Syafiq Rasul, Syafiq Rosli, Adib Rosli masih 1, 2 dan 3. Walaupun permulaan yang begitu baik ditunjukkan oleh Adib Rosli, sekarang ini dia turun kembali pada tempat asalnya di awal perlumbaan di tempat yang ketiga. Tapi kedudukan rapat antara pelumba kita boleh lihat sekarang ini. Mereka inilah pelumba yang berpengalaman dalam CP125 kategori pertengahan, dan walaupun telah 2 tahun tidak berlumba di litar ini, tapi mereka dapat untuk menyesuaikan diri dengan agak cepat dan untuk menguasai litar ini. Faris Hafiz yang berada di tempat yang kelima. Faris Hafiz bermula di petak yang ke-6 dan sekarang dia untuk mengejar pelumba depan. Kita lihat kedudukan yang rapat antara Syafiq Rasul, Syafiq Rosli. Alif Daniel naik sekarang. Di mana kedudukan Adib terjatuh kerana nampaknya kalau dasarkan timing pitch, nombor Adib ke bawah. Naik balik dari tempat yang ketiga kerana, maafkan saya, kesilapan. Ya, yang ada tadi kerana seketika nampak nama Adib tidak ada, tapi Adib di tempat yang ketiga. Maafkan saya. Maafkan kerana Adib di tempat yang ketiga sekarang memberikan cabaran kepada dua pelumba depan, Syafiq Rosli dan Syafiq Rasul. Dan sekarang masih lagi kekal kedudukan 1, 2 dan 3 dengan Alif Daniel di tempat yang keempat. Syafiq Rasul selepas 2 pusingan menuju pusingan yang ketiga ini nampak dia semakin agresif. Agak ketinggalan sedikit Syafiq Rosli di kedudukan yang kedua, dan begitu juga dengan Adib. Adib pengalaman yang cukup penting. Faris Hafiz masih dalam kelompok yang kedua, tapi tak jauh, dia mahu mengintai, memberikan saingan yang lebih sengit. Sempat melihat ke belakang untuk pesaing yang mempunyai banyak jentera, banyak pelumba dalam kelompok yang kedua ini. Saya lihat Faris Hafiz yang cuba untuk meminta tadi melakukan gerakan 1, 2, 3 masih kedudukan yang rapat. Haziq Hamdan juga memberikan cabaran di sini. Perbezaan kurang dari 1 saat antara mereka. Untuk betapa rapat sekali kedudukan ini adalah Muhammad Haziq yang kita lihat sekarang. Nombor 78 di belakang Faris Hafiz tadi, tapi sekarang telah pun berubah kedudukan. Sebenarnya Faris Hafiz telah pun berjaya untuk melepasi, untuk naik ke hadapan sedikit Alif Daniel yang berada di depan, di depan Haziq Hamdan itu. Haziq Hamdan berada di belakang Alif Daniel kerana Faris Hafiz naik tempat yang keempat sekarang ini, dan Adib naik tempat yang kedua. Dia berada di belakang Syafiq Rasul dan Syafiq Rosli yang berada di tempat yang ketiga. Jadi Adib akan cuba untuk mengejar Syafiq Rasul kerana Syafiq Rasul mula menjarakkan diri sekarang ini dengan perlumbaan masih lagi jauh. Ada 11 pusingan lagi untuk lalui oleh kesemua pelumba. Kalau dia berjaya mengekalkan kedudukan itu, mungkin ada kelebihan, namun perlu diingat konsisten dan cabaran kerana ada 11 pusingan. Adib ada peluang, Syafiq Rosli ada peluang kerana Syafiq sentiasa berada di belakang Adib Rosli. Dan di belakang ini masih ada peluang sebenarnya dalam kelompok untuk mengubah kedudukan yang kedua, ketiga juga kerana persaingan. Adib bukannya kedudukan selesa untuknya. Ya, kerana Adib diberikan tekanan oleh Syafiq Rosli. Kerana Adib adalah pelumba yang mendahului dalam kelompok yang kedua. Kerana Faris juga sudah pun bergerak sekarang. Faris naik tempat yang ketiga. Faris melepasi Syafiq Rosli sekarang. Cuma Syafiq Rasul saja yang kedudukan agak selesa di depan sedikit. Dia meninggalkan dan pelumba jauh di belakang Adib Rosli dan Faris Hafiz. Sekarang naik tempat kedua dan ketiga untuk pasukan Wawai Pang. Sementara Syafiq Rosli turun ke bawah di tempat yang keempat.
Dan kata pergelutan ini berlaku untuk tempat kedua, ketiga dan juga keempat ini mungkin ada kelebihan kepada Syafiq Rasul untuk terus selesa menjarakkan kedudukan kerana persaingan mereka akan selesa berebut terutama Betul. mengambil selekoh untuk meminta satu sama Ya, lain. kerana persaingan yang di belakang ni menyebabkan pelumba yang berada di depan, Adib akan berhati-hati sedikit untuk mengawal kedudukan beliau untuk memastikan tidak dipintas dan ini memberikan peluang pada Syafiq Rasul terus laju di depan kerana dia tidak ada apa yang perlu dia risaukan kerana jarak yang agak jauh di belakang. Jadi dia hanya perlu untuk menjaga pace, untuk menjaga kelajuannya sahaja untuk memastikan dia terus mendahului perlumbaan ini. Kita boleh lihat jarak sekarang 1.2 saat di antara Syafiq Rasul dan Adib Rosli tempat yang kedua dan Faris Hafiz tempat yang ketiga. Kita ada 9 pusingan lagi untuk Adib dan Faris cuba mengejar Syafiq Rasul untuk membawa kelompok di belakang ini. Adib Rosli, Faris Hafiz, Syafiq Rosli, Alif Daniel untuk mengejar Syafiq Rasul. Kalau memikirkan untuk pasukan, Faris, Adib perlu bekerjasama untuk memastikan mereka dalam kelompok 2-3, tapi di belakang itu perlu diingat ada dua pelumba yang sentiasa mengikuti rapat. Syafiq Rosli dalam keadaan saya katakan tadi. Ini yang tidak dimahu berlaku dalam keadaan yang cukup penting. Saya rasa itu Faris Hafiz yang terjatuh atau Adib saya akan saksikan sekali lagi. Ya, kerana sekarang pelumba Waipang yang terjatuh tadi. Adib saya rasa. Faris yang terjatuh tadi di kedudukan yang agak berbahaya sedikit di tengah. Ya, bersama dengan seorang lagi pelumba yang terjatuh. Itu adalah Haziq Hamdan yang turut terkeluar dari perlumbaan. Oh, sayang untuk Haziq. Yap. Sayang untuk Haziq kerana kita tahu di Terengganu dia cemerlang di podium tempat kedua. Namun kita perhatikan persaingan sekarang ini ialah kedudukan Syafiq Rosli di kedudukan yang ketiga. Jadi perubahan kedudukan kedua, ketiga tadi sudah pun dapat kita lihat kerana selepas jatuhnya Faris tadi menyebabkan Adib terus bersorangan untuk berada di belakang Syafiq Rasul yang masih memimpin perlumbaan berbaki 7 pusingan ini. Tadi nampak seperti Faris kehilangan kawalan pada jenteranya menyebabkan dia terjatuh dan Adib di tempat yang kedua, tapi kita dapat lihat dia keadaan okey, dia dapat kembali berdiri dan berlari keluar daripada Lita dan sekarang kita berikan tumpuan seterusnya kepada perebutan kerana inilah perebutan tempat yang ketiga pun nampak selesa sedikit sekarang ni 1, 2, 3. Memang ada jarak antara tiga-tiga pelumba dan juga jarak antara Syafiq Rosli dengan Nur Hakim, Nur Hafiz Zuran di belakang, Hafizah Rofa, Alif Daniel dan Abdullah Qayyum yang berada di belakangnya. Kita saksikan sekali lagi apa yang berlaku kerana pada ketika di kedudukan rapat antara 4 pelumba, Adib yang berada depan keluar di selekoh. Faris yang hilang kawalan dan tidak dapat mengelak di belakang. Itu saya rasa Abdullah Qayyum atau siapa yang tidak dapat mengelak dan terpaksa melanggar, bukan Abdullah Qayyum, saya tidak pasti siapa yang pelumba berkenaan tadi yang terpaksa melanggar Faris, tapi kita dapat lihat Faris bangun dan keadaannya okey. Dari tumpuan kita kembali kepada perlumbaan sekarang ini. Adib bersorangan, tadi dia bersama dengan Faris. Dia bersorangan, di belakangnya adalah Syafiq Rosli di tempat yang ketiga. Syafiq Rasul di hadapan tempat yang pertama. Jadi kedudukan 1, 2, 3 sekarang ini ada jarak antara satu sama lain. Selepas terjatuhnya Faris, keadaannya kelam kabut di sana, peluang diambil oleh Hafizah Rofa untuk naik. Sekarang ini dia berada di kedudukan yang keempat seketika, tetapi mungkin persaingan Hafizah Rofa itu dia perlu mengejar terlebih dahulu Syafiq Rosli untuk memastikan ada peluang untuk berada di podium kerana 5 pusingan masih ada peluang untuk setiap pelumba. Namun 2 pelumba di hadapan Syafiq Rasul terus selesa, begitu juga dengan Adib. Ada jarak di antara satu, kedudukannya kedua dan yang ketiga Syafiq Rosli. Di belakangnya itu Hafizah Rofa. Ya, tadi saya katakan pelumba yang Abdullah Qayyum bukan kerana Abdullah Qayyum untuk pasukan One SOX Racing Team. Jadi tapi tak apa, kita berikan tumpuan terlebih dahulu di hadapan untuk menghabiskan bagi perlumbaan ini. 24 yang kita Hafizah Rofa pendahulu keseluruhan di tempat yang keempat, kedudukannya agak baik untuknya menangkan keadaan yang dia suka untuk mengejar pelumba di hadapan. Jadi tempat yang keempat dalam kutipan keseluruhan untuk memastikan untuk kejuaraan keseluruhan tahun ini sudah agak baik kedudukannya bagi Hafizah Rofa tempat yang keempat kerana 3 pelumba depan jauh untuk dikejar Syafiq Rasul, Adib Rosli dan Syafiq Rosli. Dilihat gap
tempoh masa di antara pendahulu iaitu Syafir Rasul dan juga Adib Rosli agak jauh dengan 3.5 saat yang menyaksikan Syafir Rasul semakin selesa untuk menuju penghujung 3 pusingan. Ini ialah salah seorang lagi peluang. Ini kedudukannya yang mana Adib Rosli di kedudukan yang kedua. Di belakangnya Syafiq Rosli keempat, Hafizah Rofa yang juga ada gap untuk mengejar kedudukan ketiga terbaik. Ya, agak jauh jarak di antara pelumba kalau kita saksikan, kecuali yang persaingan yang ada di Lita sekarang ni. Tapi di hadapan yang saya masukkan perbezaan 3 saat di antara Syafiq Rasul dan Adib Rosli dan 1.5 saat antara Adib dan Syafiq. Tapi mungkin keadaan belum lagi tamat kerana kita dapat saksikan sekarang mungkin Adib agak perlahan sedikit dan dikejar oleh Syafiq Rosli sekarang ini di tempat yang ketiga. Secara tiba-tiba dia datang berbaki dalam 2 pusingan. Mungkin ini semakin kita akan saksikan lebih menarik untuk perebutan tempat kedua dan ketiga. Kerana Syafiq Rosli semakin agresif, semakin dekat. Berada cukup dekat di belakang Adib Rosli. Jadi cabaran untuk Adib untuk mengangkat kedudukan ini kerana kebiasaan pelumba yang berada di belakang mengikut angin di hujung nanti di pusingan terakhir. Mungkin Syafiq akan bertindak lebih agresif untuk memintas kedudukan Adib di kedudukan yang kedua. Jadi Adib menggunakan pengalamannya untuk ruang. Ada 1.5 pusingan lagi untuk Adib, sementara Syafiq Rosli akan sentiasa mengintai dari dalam untuk masuk, untuk memintas naik tempat yang kedua sekarang. Jadi kita berada di pusingan yang terakhir, lap yang terakhir menuju ke seleko yang kedua ini. Ini adalah peluang pertama untuk Syafiq Rosli lakukan jika dia dapat, tapi ditutup dengan begitu baik oleh Adib Rosli yang tidak membenarkan Syafiq Rosli untuk memintasnya, dan ini adalah tugas yang berat juga bagi Adib untuk menutup ruang kerana kita lihat betul rapat dari dalam cuba masuk. Kesilapan yang dilakukan oleh Syafiq Rosli yang cuba untuk mintas leg breaking. Dia masuk untuk memintas Adib tadi. Tapi kita berikan tepuan kepada pemenang perlombaan ini, Syafiq Rasul tempat pertama, Adib di tempat yang kedua, dan saya rasa Hafizah Rofa mungkin akan naik tempat yang ketiga. Ya, Hafizah Rofa naik tempat yang ketiga kerana kesilapan oleh Syafiq Rosli tadi menyebabkan dia turun ke bawah, dan Hafizah Rofa berjaya untuk menaiki podium pada perlombaan ini. Sayang untuk Syafiq Rosli, selekoh ketiga itu kesilapan dilakukan. Bertindak berani tetapi akhirnya dia terpaksa lupakan kedudukan podium. Namun percubaan yang baik untuk Syafiq Rosli. Muktamadnya sekali lagi Syafiq Rasul, Adib Rosli, Hafizah Rofa secara tiba-tiba berada di podium di tempat yang ketiga.